Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Maisarah binti Ghazali. Nombor matrik saya 23 DKM 19F1129. So, pada hari ini kami akan membincangkan tajuk dokumentari kami iaitu Dadah. Penagih dan pengedar. Siapa yang salah? Bincangan isu ini dari sudut autoriti iaitu perundangan, protokol dan perlembagaan yang telah diinstitusi dan dipersetujui bersama. Sebenarnya apa yang perlu kita faham mengenai undang-undang dadah di Malaysia? Di bawah undang-undang jenayah dadah ada 3 jenis kesalahan yang perlu difahami iaitu untuk kegunaan sendiri, pemilikan dadah dan yang ketiga ialah pengedaran dadah. Antara ketiga-tiga jenis kesalahan ini memiliki dan mengedar dadah merupakan kesalahan yang paling serius dan boleh membawa hukuman mati ataupun penjara seumur hidup. Baru-baru ini kerajaan mengumumkan bahawa pihak kerajaan sedang mengkaji mengenai kemungkinan untuk mendekriminalisasikan iaitu bukan lagi kesalahan jenayah iaitu kesalahan menggunakan dadah secara peribadi pada jumlah yang kecil. Saya bersetuju pada pandangan kerajaan hari ini bahawa ketagihan dadah perlu dirawat dan bukannya dihukum semata-mata. Apakah penyalahgunaan dadah? Penyalahgunaan dadah adalah bahan yang terlarang melibatkan perlakuan yang berulang-ulang ataupun penggunaan dadah yang berlebihan. Pada kebiasaannya, ia akan mendatangkan perasaan gembira yang melampau ataupun ketagih bertujuan lari daripada kenyataan. Penyalahgunaan dadah ataupun bahan terlarang ini melibatkan pola songsang penyalahgunaan dadah yang akhirnya boleh mengganggu kehidupan seharian. Penyalahgunaan dadah ataupun bahan terlarang melibatkan pola songsang penyalahgunaan yang akhirnya boleh mengganggu kehidupan seharian. Penagih dadah menggunakan dadah secara berterusan walaupun yang pertama berlaku masalah dalam diri dan masyarakat. Yang kedua, sering terlibat dengan masalah perundangan akibat penyalahgunaan dadah dan yang ketiga, meletakkan diri dalam situasi yang berbahaya. Apakah penagihan dadah? Penagihan dadah dikenali sebagai bergantung dengan dadah. Penagihan dadah bermula apabila seseorang itu yang pertama memerlukan dos yang tinggi untuk mencapai kesan yang diingini. Yang kedua, mula menunjukkan sifat-sifat ketagih apabila penggunaannya dihentikan. Yang ketiga, terpaksa meningkatkan jumlah dadah yang lebih banyak dan tempoh penggunaan yang lebih lama. Penagihan dadah juga akan membuatkan seseorang itu hilang kawalan diri. Kebiasaannya penagih dadah akan menghabiskan masa untuk melakukan aktiviti seperti mencari pengedar, membeli dan menggunakan dadah. Begitu juga untuk mendapatkan wang bagi membeli dadah. Apabila seseorang ketagih ataupun bergantung kepada dadah secara fizikal dan psikologi, akan mewujudkan keinginan yang melampau untuk mengambil ataupun berterusan menggunakan dadah dalam apa sahaja sekalipun. Ini akan mendatangkan kesan yang buruk kepada diri mereka serta masyarakat di sekeliling mereka. Dan yang terakhir daripada saya iaitu kenapa dan mengapa mereka mengambil dadah. Yang pertama ialah sifat ingin mencuba. Yang kedua, terikut-ikut. Yang ketiga, amalan budaya. Yang keempat, suasana semasa. Contohnya, kelab malam. Yang kelima, tekanan ataupun cabaran dalam kumpulan. Yang keenam, bagi tujuan untuk merawat. Dan yang ketujuh, meningkatkan kawalan diri dan prestasi. Itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman bin Muhammad Ali. Nombor matrik 23 DKM 19F1128.
Sekarang saya akan membentangkan tentang dari sudut perundangan. Kementerian Dalam Negeri KDN dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK menyediakan draft rang Undang-Undang Penyalahgunaan Dadah dan Substan Pencegahan Rawatan dan Pemulihan bagi menggantikan Akta Penagih Dadah Rawatan dan Pemulihan 1983 yang lama. Menterinya Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata sebelum membentangkan akta itu di Parlimen, KDN akan memperuntukkan waktu mencukupi bagi mengadakan sesi libat urus untuk mendapatkan maklum balas menyeluruh daripada semua pihak berkepentingan termasuk badan bukan kerajaan NGO. Ini adalah untuk memastikan akta baharu akan merangkumi aspek perundangan lebih komprehensif, tersusun dan membolehkan ramai penagih serta penyalahgunaan dadah dan substan dapat menerima rawatan dan pemulihan sewajarnya, katanya. Hamzah berkata demikian semasa menyampaikan ucapan sempena Simposium Jawatankuasa Pemulihan Dadah Daerah JKPD dan Hari Kepulihan AADK Peringkat Kebangsaan tahun 2021 secara dalam talian pada Rabu. Sementara itu, beliau berkata tema solidariti kepulihan sempena simposium ini adalah tepat untuk terus meningkatkan kadar pengekalan kepulihan dalam kalangan bekas penagih dadah dan memberikan peluang kedua kepada bekas klien penagih dadah untuk kembali berbakti kepada masyarakat. Hamzah berkata, kerjasama daripada semua pihak diperlukan bagi membolehkan bekas penagih dadah terus bersemangat dan beristiqamah untuk kekal pulih serta menjauhi dadah. Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, sudah sampai masa kerajaan menilai dan mengkaji semula semua undang-undang berkaitan pengedaran dan penyalahgunaan dadah mengikut kesesuaian perubahan trend dadah semasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzat Kemal bin Muhammad Azli. Nombor kametik saya 23DKM 19F1118. Apakah punca yang menyebabkan kes dadah berkembang dalam masyarakat? Terdapat banyak punca yang menyumbang kepada penyalahgunaan dadah, antaranya pergaulan dengan kawan yang tidak baik dan sikap ingin mencuba. Peratusan tertinggi punca pergaulan dengan kawan yang punca tertinggi penagih dadah adalah pengaruh kawan akibat kurangnya perhatian daripada ibu bapa. Ibu bapa perlu memainkan peranan yang lebih baik dalam memantau anak mereka seperti mengatur aktiviti harian dan dengan siapa mereka berkawan. Selain itu, stigma terhadap dadah perlu diperbetulkan. Ibu bapa jangan malu hendak mengaku apabila anak-anak terlibat dengan dadah. Sebaliknya, segera membawa mereka untuk mendapatkan rawatan. Ada juga yang menggunakan dadah kerana sering dimomokkan bahawa akan lebih bertenaga dan mampu bertahan lama ketika bekerja. Tetapi, tanpa mereka sedari, ia merosakkan kesihatan termasuk mental. Penjual dadah sangat licik dan akan menggunakan pelbagai cara untuk mencari pelanggan baharu seperti memberi dadah percuma sehingga menjadi ketagih serta bergantung kepada bahan terlarang itu. Okey, seterusnya, dari segi pemulihan, adakah kaedah pemulihan yang dilaksanakan pada hari ini berkesan untuk mengelak kes penagih dadah berulang? Kita harus faham, penagihan dadah adalah penyakit kronik berulang yang memerlukan sokongan pelbagai pihak seperti keluarga, majikan dan masyarakat serta kekuatan diri sendiri untuk pulih. Pihak AADK melaksanakan pendekatan yang dibuktikan secara saintifik dan menegakkan faktor kerohanian. Kami percaya apabila agama diperkemaskan dalam diri, ia jadi benteng daripada godaan dadah. Namun, tak ada jaminan selepas keluar daripada pusat pemulihan, mereka bebas sepenuhnya daripada ketagihan dadah. Dan terakhir, apakah harapan AADK dan perancangan pada masa depan? AADK berharap masalah dadah akan berkurangan dan bukan lagi menjadi musuh nombor satu negara. Bagaimanapun, hasrat itu hanya boleh dicapai dengan bantuan dan penglibatan oleh semua pihak seperti keluarga dan juga masyarakat. Selain itu, kepada mereka yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah, sila tampil mendapatkan rawatan dan menjalani pemulihan secara sukarela. AADK sedia membantu, begitu juga dengan jabatan-jabatan lain serta NGO-NGO yang lain. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.